Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya ialah Anas bin Abdul Hadi, nombor metrik 077517. Merupakan pelajar ijazah sarjana muda Al-Quran dan Sunnah Qiraat semester 1. InsyaAllah dalam video ini saya akan mengupas serta mengulas serba sedikit tentang sebuah klip video yang mana terdapat perbahasan tentang Allah itu bersemayam di atas arsy berdasarkan firman Allah iaitu Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Mari sama-sama kita saksikan video tersebut. Perkataan sahabat atau perkataan dia yang sesat. Itu. Ini perkataan yang sesat. Mengatakan Allah butuh tempat dari mana? Sekarang Allah mengatakan Allah di atas arsy. Sudah. Allah yang mengatakan Allah di atas arsy. Kita wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Dan kita wajib menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Wajib ditetapkan. Nggak boleh kita mengingkari. Ini udah pembahasan udah berulang-ulang nih, ya, di dalam syarah akidah. Maka saya mukadimah tentang syarah akidah banyak ini pembahasannya. Udah 10 kali saya ulang masa ini. Karena penting. Karena banyak orang nanti terkena syubhat dari akalnya yang picik itu. Mengatakan Allah butuh tempat. Itu kan perkataan dia. Sekarang yang mengatakan Allah di atas arsy, siapa yang mengatakan? Allah. Wajib kita dengar perkataan orang, ulama, kiai, atau Allah yang kita dengar? Allah. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Allah yang mengatakan. Innas Al-Quran ada 7 ayat dalam Al-Quran mengatakan Allah istiwa di atas arsy. Kita wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan. Ketika dia mengingkari penetapan Allah, ini orang durhaka atau tidak? Durhaka. Menolak Al-Quran, tidak punya adab kepada Allah. Nggak punya adab. Tidak memuliakan Allah. Wa ma qadarullah qadri. Mereka tidak memuliakan Allah dengan sepenuh pengagungan. Allah mengatakan demikian. Yang kita baca setiap hari, Allah menjelaskan bahwa Allah di atas. Sabbihisma rabbikal a'la. Suci karena Allah yang maha tinggi. Ketika dia sujud, dia baca Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah maha tinggi. Maha tinggi. Berarti Allah di atas. Di mana? Di arsy. Karena Allah yang menetapkan Allah di arsy siapa? Allah. Ar-Rahman. Allah istiwa. Kita wajib menetapkan. Nggak boleh kita mengingkari. Tidak boleh sama sekali. Bisa kufur. Nggak boleh mentakwilkan. Oh maksudnya begini. Nggak boleh. Nggak boleh juga menanyakan tentang bagaimana sifat Allah, nggak boleh. Dan nggak boleh juga menyamakan Allah dengan makhluknya, nggak boleh. Dan ini sudah berulang-ulang. Penceramah dalam video tersebut merupakan seorang ustaz daripada Indonesia yang bernama Abdul Yazid bin Abdul Qadir Jawas, atau lebih dikenali sebagai Ustaz Yazid Qadir Jawas. Beliau menolak pandangan ulama yang menakwilkan ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa dan juga menyatakan bahawa kita wajib menetapkan ayat tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata tanpa apa-apa takwilan. Beliau juga mengatakan bahawa sesiapa yang menakwilkan ayat tersebut dikira derhaka kepada Allah dan juga tidak adab kepada Allah. Akan tetapi beliau menyandarkan ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa tersebut terhadap takwilan beliau terhadap perkataan Al-A'la dan juga Aliyu yang terdapat dalam Al-Quran yang mengatakan bahawa Allah itu maha tinggi dan menakwilkan ayat tersebut, perkataan tersebut sebagai Allah itu berada di atas. Jadi masalah yang timbul ialah beliau mengatakan Allah itu berada di atas yang menunjukkan bahawa Allah itu bertempat seperti mana kita makhluknya yang terikat dengan ruang dan juga arah. Ulasan saya terhadap klip video tersebut ialah untuk memahami ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kita perlu fahami dahulu bahawa Allah itu tidak terbatas oleh ruang dan juga arah seperti yang biasa kita fahami dalam dimensi fizikal kita. Kita juga perlu berfikir dan juga mempunyai kesedaran terhadap kebesaran Allah yang melampaui dimensi fizikal kita. Hujah yang mengatakan Allah itu berada di atas arsy mungkin timbul dari tafsiran literal terhadap beberapa ayat Al-Quran yang mempunyai ungkapan seperti itu. Namun penting untuk kita fahami bahawa ungkapan-ungkapan yang terdapat dalam Al-Quran ini
perlu difahami dari segi kebahasaan dan juga perumpamaan. Seperti mana Allah menyampaikan maklumat tentang sifatnya kepada makhluk-makhluknya dalam bentuk yang mudah difahami oleh akal dan juga perasaan kita. Namun bukanlah untuk kita menafsirkan ayat-ayat tersebut berdasarkan apa yang kita faham di dalam dimensi fizikal kita. Secara ilmiahnya, fizikal tempat atau arah adalah sifat yang terbatas dan juga sifat yang mempunyai penghujung. Sementara sifat Allah iaitu yang maha luas dan juga yang maha mulia, menyifatkan Allah dalam konteks di atas langit mungkin merendahkan keesaannya yang tak terbatas oleh ruang dan juga arah. Pandangan ulama terhadap Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa ini, terdapat banyak dalil-dalil yang dapat digunakan untuk meneraikan kekeliruan yang akan timbul terhadap masyarakat kini terhadap ayat ini. Sebelum memahami apakah dalil tersebut, kita perlu fahami dahulu apa itu pembahagian jisim. Jisim ini terbagi dua, iaitu jisim kasif dan juga jisim latif. Jisim kasif ialah sesuatu objek ataupun perkara yang boleh dipegang di tangan kita dan juga memenuhi ruang dan juga tempat. Contohnya ialah kita sendiri, iaitu manusia, kayu, batu dan juga semua objek yang memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Yang kedua ialah jisim latif, iaitu sesuatu perkara ataupun objek yang dapat disentuh oleh tangan kita akan tetapi masih memenuhi ruang dan juga tempat. Contohnya udara dan juga cahaya. Akan tetapi timbul permasalahan, iaitu adakah Allah ini mewakili antara dua jisim ini? Jawapannya tidak. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, sesiapa berkata Allah itu jisim tetapi tidak seperti jisim-jisim lain, maka ia telah kafir. Kenapa Imam Ahmad bin Hanbal berkata begitu? Kerana jisim itu sendiri menunjukkan bahawa itu ialah sifat makhluk. Sedangkan Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat ke-11, iaitu laisa kamitslihi syai', yang bermaksud tiada sesuatu pun yang sama sepertinya, iaitu Allah. Jadi Allah ini tidak bersifat dengan sifat-sifat makhluk. Daripada perbahasan ini kita dapat menunjukkan bahawa Allah itu wujud tidak bertempat dan juga ia selari dengan fahaman ahli sunnah wal jamaah yang diakui oleh imam-imam dan juga ulama-ulama muktabar sepanjang zaman. Untuk memahami bahawa Allah itu tidak terikat dengan masa dan juga ruang dan juga perubahan, kita akan memahami berdasarkan perempuan tersebut, iaitu yang pertama, kita sudah fahami bahawa Allah itu tidak bertempat, hanya makhluk dan segala jisim sahaja yang bertempat. Kemudiannya kita juga fahami bahawa Allah itu telah dinafikan tentang Allah itu bertempat dan juga terikat dengan waktu dan juga ruang. Kemudian oleh itu dakwaan yang mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu menjadikan zatnya pada arah atau tempat tertentu juga adalah suatu dakwaan yang batil dan tidak berasaskan kepada kefahaman yang sahih terhadap sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, apa yang didakwa dalam klip video tersebut adalah suatu tidak benar dan perlu dibetulkan semula. Kesimpulannya, di dalam fahaman ahli sunnah wal jamaah, Allah itu tidak bertempat, tidak dilalui oleh masa, tidak berarah, tidak berjisim dan juga Allah itu maha suci daripada sifat-sifat makhluk. Sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.